Selamat petang dan salam sejahtera Dr. Doris dan sahabat semua. Kami dari Kumpulan Aurora akan membentangkan tugasan berkumpulan kami iaitu topik 4 bertajuk pengangguran. Terlebih dahulu, saya perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nora binti Ahman, Nolina binti Syahpuri, Siti Amy Aminah binti Ibrahim dan saya Suzaina binti Zakaria. Topik perbincangan kami meliputi 1. Pengenalan, 2. Latar belakang David Ricardo, 3. Teori klasik, 4. Pengangguran teknologi, 5. Kelebihan dan kelemahan teori dan akhir sekali 6. Kesimpulan. Berikut ialah pandangan David Ricardo yang dipetik di dalam penerbitan beliau pada tahun 1951 volume 1 di muka surat 392 edisi ketiga. The opinion entertained by the laboring class that the employment of machinery is frequently detrimental to their interests is not founded on prejudice and error but is conformable to the correct principles of political economy. Kita mulakan dengan pengenalan pandangan ahli ekonomi klasik terhadap pengangguran. Ahli ekonomi klasik percaya dalam sistem ekonomi guna tenaga penuh adalah normal dan sekiranya terdapat pengurangan, ia dianggap sebaliknya. Ini adalah kerana kecenderungan sistem ekonomi adalah untuk menyediakan pekerjaan penuh secara automatik. Menurut Ricardo, menggunakan sumber asli sebagai salah satu faktor pengeluaran, firma akan meningkatkan modal untuk memperoleh keuntungan dan seterusnya meningkatkan produktiviti buruh. Akibat peningkatan produktiviti, pekerja akan menuntut kadar upah yang tinggi. Ahli ekonomi klasik percaya bahawa sebarang pengangguran yang berlaku dalam pasaran buruh atau dalam pasaran sumber lain dianggap sebagai pengangguran sukarela. Pekerja yang menganggur secara sukarela enggan menerima gaji yang lebih rendah. Firma akan mendapat keuntungan kerana kos tenaga buruh yang rendah. Jika bekalan pekerja iaitu penawaran melebihi permintaan firma untuk pekerja, maka gaji yang dibayar kepada pekerja akan jatuh untuk memastikan tenaga kerja diambil sebagai bekerja sepenuhnya. Kita lihat sedikit latar belakang David Ricardo yang telah kami sediakan. Siapa David Ricardo? David Ricardo adalah salah seorang tokoh terpenting dalam perkembangan teori ekonomi Eropah. Beliau juga seorang ahli perniagaan, dilahirkan pada 18 April 1972 dan meninggal dunia pada 11 September 1823. Beliau mengutarakan dan merumuskan dengan teliti sistem ekonomi politik klasik. Ricardo mendominasi pemikiran ekonomi sepanjang abad ke-19. Pemikiran ekonomi beliau yang terkenal adalah comparative advantage, law of diminishing returns, economic rent, Ricardian equivalence, labor theory of value. Teori beliau dipengaruhi oleh Adam Smith dan Jeremy Bentham. Dan pengaruh pemikiran David Ricardo ialah Ricardian socialist, John Stuart Mill, Marx dan Rafael Barrow. Mengikut teori klasik pengangguran adalah disebabkan oleh salah satu peruntukan sumber sedia ada yang bersifat sementara dan ia dapat diatasi melalui mekanisme harga melalui pandangan Gillarzo pada tahun 2004. Pengangguran dapat diatasi melalui penawaran dan mekanisme harga di pasaran bebas yang akan mewujudkan permintaan buruh. Menurut pandangan Ricardo, penggunaan teknologi pengeluaran akan menyebabkan pengangguran. Dalam teori klasik, akibat berlakunya lebihan penawaran buruh, kadar upah jatuh dan akhirnya menyebabkan pengeluaran firma turun. Apabila kos upah rendah, berlakunya lebihan permintaan tenaga buruh dan pengeluaran semakin meningkat. Dalam perspektif Say's Law, menurut Ricardo, supply create is on demand, iaitu penawaran mencipta permintaan sendiri. Bermaksud apabila pengeluaran penuh, maka pekerjaan akan berkurangan. Lebihan sementara biasanya akan berlaku apabila pengeluaran dan guna tenaga penuh, di mana lebihan pengeluaran komoditi kerana ramalan tidak tepat. Komoditi dijual dengan harga yang lebih rendah. Sumber akan dialih kepada pengeluaran komoditi lain yang mempunyai permintaan yang lebih besar dan permintaan sentiasa mencukupi untuk membeli output. Mengikut buku penulisan Ricardo yang berjudul On Machinery, Principles, Chapter 31, 1821, beliau berpandangan bahawa kemajuan teknologi boleh menyebabkan pengangguran. Apabila kadar faedah tinggi, pengembangan ekonomi kapitalis tidak akan menyebabkan pengurangan input buruh, penggunaan mesin yang tahan lama dan berdaya tinggi, dan permintaan penggantian yang rendah untuk mesin dan tenaga buruh. Pengangguran teknologi. Ricardo berpendapat bahawa penggunaan teknologi pengeluaran boleh menyebabkan pengangguran. Antara kesan yang dapat dilihat, pertama, pada jangka pendek, ia memberi manfaat kepada pengusaha kerana modal yang banyak diperuntukkan untuk membeli mesin. Sebaliknya, kurang modal untuk membayar upah, buruh terpaksa dikurangkan. Dan kesannya pada jangka panjang, kecekapan pengeluaran akan membolehkan negara berdaya saing dengan negara asing bagi mendapatkan untung yang maksimum.
Kelebihan dan kelemahan teori David Ricardo. Kita lihat kebaikan teori ekonomi David Ricardo. Yang pertama adalah pembangunan pertanian. Pentingnya pembangunan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi kerana pembangunan industri tergantung pada sektor pertanian. Kedua, kadar keuntungan. Peningkatan kadar keuntungan dalam pembangunan ekonomi kerana pengumpulan modal bergantung kepada peningkatan kadar keuntungan. Ketiga ialah tabungan, kepentingan menabung dalam pengumpulan modal dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Dan keempat ialah teori dinamik. Ricardo mengemukakan teori dinamik yang menganalisis kesan perubahan pelbagai pemboleh ubah terhadap pembangunan ekonomi seperti penduduk, upah, sewa, keuntungan dan sebagainya. Manakala kelemahan teori beliau pula adalah yang pertama, pengaruh teknologi. Pada mulanya, kemajuan teknologi boleh menyekat kadar penurunan hasil. Tetapi apabila pengaruh kemajuan teknologi hilang, undang-undang pulangan berkurangan terpakai semula dan ekonomi bergerak ke arah keadaan ekonomi stabil, iaitu undang-undang pulangan berkurangan. Ricardo meremehkan potensi kemajuan teknologi untuk membendung hasil tanah yang merosot. Ini telah dibuktikan oleh negara maju. Yang kedua ialah ketidakstabilan ekonomi. Pandangan Ricardo, kestabilan ekonomi boleh dicapai secara automatik adalah tidak wajar kerana tiada ekonomi yang dapat mencapai keadaan stabil walaupun terdapat peningkatan keuntungan, pengeluaran dan pengumpulan modal. Yang ketiga ialah penurunan upah. Menurut Ricardo, pertambahan penduduk bermakna gaji tidak boleh meningkat. Namun, pandangan tersebut tidak dapat dibuktikan. Upah tidak cenderung untuk bergerak ke arah tahap gaji minimum. Sebaliknya, terdapat kenaikan gaji yang berterusan dalam bentuk upah wang dan kadar populasi penduduk menurun. David Ricardo berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka berlakunya lebihan permintaan buruh dan terdapat penurunan upah sehingga ekonomi menjadi mendatar. Yang keempat ialah dasar perdagangan bebas. Menurut Ricardo, dasar perdagangan bebas tidak boleh digunakan sekiranya terdapat campur tangan daripada kerajaan kerana ekonomi berjalan secara automatik melalui persaingan sempurna. Yang kelima, modal dan buruh bukan perkali tetap. Andaian Ricardo bahawa modal dan buruh adalah perkali pengeluaran yang berterusan adalah tidak benar. Andaian ini tidak terpakai kerana buruh dan modal adalah faktor bebas. Kesimpulan yang dapat kami rumuskan di sini adalah mengikut pandangan Ricardo, beliau menyatakan jika penggunaan teknologi melibatkan kos yang mahal, maka ia memberi kesan kepada tenaga buruh di mana upah akan berkurang, berlaku pemecatan pekerja dan pengangguran terjadi akibat tekanan gaji. Kedua, teknologi dan inovasi boleh menjejaskan pekerjaan, output dan tenaga buruh. Maka andaian Ricardo bahawa pasaran buruh adalah tidak realistik. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih. Berikut ialah senarai rujukan daripada kumpulan kami.